penyalahgunaan ataupun penyelewengan wang warga Felda. Dan pada hari ini saya nak tunjuk kepada rakan-rakan media untuk saya persoalkan kos untuk 3 program di Don Tenang pada Januari 2011. Kemudian program Ramah Mesra Tan Sri Isa Samad bersama GPW Felda Lawin Selatan, ni di dalam Parlimen Lenggong. Dan juga program pengurusi Felda bersama GPW dan Penrokawati di Felda Jengka 22 pada 23 hari bulan 2 2011. Dalam 3 program ini, Felda telah memberi kepada peserta sebuah buku yang bertajuk Najib Perdana Menteri Malaysia yang ke-6. Dan kita ingin mempersoalkan kewajaran kos yang dibelanjakan ketika program ini ditenang sebanyak RM118,750. Saya ulang sekali lagi, RM118,750. Kemudian di Lawin Selatan dengan kos RM91,437.50. RM91,437.50. Dan di Jengka 22 sebanyak RM142,500. Bayangkan buku Najib Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 diedarkan dengan belanja yang begitu besar. Jadi saya ingin mencabar Tan Sri Isa Samad, tolong buat penjelasan mengenai kos ini. Ini yang pertama. Yang kedua, di tangan saya ini, di tangan saya ini satu memo daripada Ibu Pejabat Felda, iaitu program Yayasan Felda dan CCM Pharmaceuticals. Ni ni. Okey, ni saya tunjukkan. Okey. Projek membekalkan pil vitamin kepada 27,000 jemaah haji pada tahun ini. 27,000 jemaah haji pada tahun ini, di mana syarikat ini mendapat projek secara runding terus tanpa apa-apa tender, dengan kos sebanyak 1.59 juta ringgit. 1.59 juta ringgit untuk membekalkan pil atau multivitamin 27,900 orang. Okay. Kita mohon penjelasan daripada Tan Sri Isa Samad, sebab projek ini adalah projek di bawah Yayasan Felda yang Isa Samad sebagai pengurusinya. Projek berjumlah 1.59 juta. Sebab isunya ialah kenapa ia diberi secara runding terus dan siapakah mereka di sebalik projek ini. Saya tak mahu sebutlah siapa di sebalik kroni yang mendapat projek ini. Saya mohon penjelasan kepada Tan Sri Isa Samad. Dan memo ini nanti saya akan beri kepada rakan-rakan media sebagai satu bukti bahawa begitu banyak penyelewengan yang berlaku di Felda. Jadi ini dua lagi bukti penyelewengan, dan saya ada banyak lagi bukti-bukti ini. Saya ada cukup banyak bukti-bukti ini. Saya akan dedahkan daripada masa ke semasa. Hari ini saya dedah dua dulu, supaya rakan-rakan media boleh pick up isu ini.
Okey. Yang kedua, saya tunjukkan kepada rakan-rakan media. Okey, ini surat-surat perkeliling, okey, yang kita terima daripada pengurus-pengurus Felda di seluruh negara. Okey, saya ambil contoh yang saya terima daripada pengurus Felda Jengka 23, di mana antara isi perkeliling ini, Felda memohon salinan kad pengenalan peneroka berwarna, salinan geran rumah dan ladang, okay, dengan alasan untuk persediaan pemberian durian runtuh saham Felda Global Venture. Ayat ni nyata ditulis di sini, sebagai persediaan durian runtuh saham Felda Global Venture Holding. Okay. Salinan kad pengenalan, geran rumah dan ladang, dan termasuk di sini juga dimohon status sama ada senarai hitam bank atau tidak. Sampai ke tahap itu yang diminta oleh Felda melalui pengurus-pengurus Felda. Dan di sini juga ada daripada Felda-Felda yang lain, begitu detail maklumat yang mereka perolehi. Dan mereka menggunakan alasan untuk memberikan durian runtuh kepada para peneroka Felda. Saya nak tekankan pada hari ini, masyarakat Felda begitu keliru dengan surat perkeliling ini. Apa sebenarnya motif apabila pengurus menghantar perkeliling ini? Bila dia sebut peneroka bakal mendapat durian runtuh, ada angka yang menyebut peneroka akan dapat 10,000. Ada tempat dia sebut 15,000. Ada tempat dia sebut sampai 20,000. Ada tempat disebut dalam bentuk wang tunai dan dalam bentuk saham. Okey, pendek kata, peneroka ini dijanjikan dengan sejumlah wang. Saya jadi begitu hairan, apa motif mereka nak bagi durian runtuh kepada peneroka. Sedangkan kita sama-sama maklum, EGM KPF pada 22 hari bulan Februari yang lalu telah pun dibatalkan. Dengan erti kata yang lain, Felda Global Venture gagal untuk melibatkan kepentingan KPF yang mewakili 220,000 pemegang saham dalam KPF. Artinya mereka tak boleh heret KPF dalam penyenaraian. Dan tanah 360,000 hektar tanah Felda Plantation yang juga nak dipajak kepada Felda Global Venture selama 99 tahun. 99 tahun. Hari ini sedang berdepan dengan masalah. Pertama, negeri-negeri Pakatan Rakyat tak serah. Okey. Kerajaan Kelantan umpamanya telah buat satu peristiharan secara terbuka bahawa tanah Felda Plantation di Kelantan akan diambil balik. Kalau penyenaraian ini nak diteruskan, Kelantan akan ambil balik tanah ini, dan tanah ini akan diagih-agihkan untuk rakyat bagi kemasukan peneroka-peneroka baru. Itu pendirian Kerajaan Kelantan. Dan inilah juga pendirian negeri Selangor dan negeri Kedah. Walaupun Selangor dengan Kedah jumlah tanahnya tidak sebesar negeri Kelantan. Dan kita mendapat maklumat negeri-negeri lain, khususnya negeri Johor, juga sedang menghadapi masalah untuk mendapatkan tanah Felda Plantation. Tidak termasuk negeri Sembilan dan negeri Sabah juga sedang berdepan dengan masalah. Artinya, dalam tempoh yang terdekat, proses pajakan ini tak akan berjalan. Bila tidak berjalan, Felda Global Venture nak senaraikan apa? KPF tak boleh, tanah pun tak boleh. Apa yang menjadi satu kehairanan,
Dalam keadaan mereka tak boleh senaraikan apa-apa, tiba-tiba mereka boleh janjikan 2 runtuh. Kalau 112,635 orang peneroka, setiap seorang dapat RM10,000, artinya mereka kena menyediakan 1 bilion lebih. 1 bilion lebih dalam bentuk apa yang dipaparkan dalam perkeliling ini, durian runtuh. So, di mana mereka nak sediakan wang sebanyak itu? Ini persoalannya. Dalam keadaan keuangan Felda berada dalam keadaan yang begitu kritikal. Kita mendapat maklumat bahawa reserve tunai Felda ketika ini berada dalam tahap, ada 2 versi, 2 angka. Ada yang mengatakan hanya tinggal 600 juta. Ada lagi satu maklumat mengatakan hanya tinggal 200 juta ringgit saja. Ini reserve tunai Felda. Sebab kali terakhir reserve tunai ini disebut dalam parlimen pada 2011 yang lalu, bila didedahkan reserve tunai Felda hingga tahun 2009 hanya tinggal 1.35 bilion. Dan tentulah dalam tempoh 2 tahun reserve tunai itu semakin mengecil. So Felda tak ada duit. Bahkan Felda telah meminjam sebanyak 6 bilion daripada KWSP. Pinjam lagi. Duit tak ada, pinjam lagi. Artinya Felda tidak ada duit. Bila tidak ada duit, mana mungkin Felda boleh bagi durian runtuh 10,000 setiap seorang peneroka dengan jumlah yang begitu besar. Ini tanda tanya yang nanti rakan-rakan saya Dr. Rosli akan terangkan, Haji Razman akan terangkan. Saya nak buka dia punya clue dia. Itulah saya yakin apa yang disebut oleh Tan Sri Isa Samad dalam taklimat dia pada petang 22 hari bulan. Bila gagal penyenaraian, dia bagi taklimat kepada lebih kurang 1,200 peneroka-peneroka Felda, di mana Felda akan mewujudkan, menubuhkan sebuah syarikat tujuan khas. Sebuah syarikat tujuan khas SPB yang saya berkeyakinan ia ada kena-mengena dengan surat perkeliling yang diedarkan kepada para peneroka. Jadi saya buka dia punya clue pada pagi ini sebab bila dia edarkan perkeliling, apa perlunya dia nak semua dokumen-dokumen, sedangkan dari segi data-data mereka dah ada maklumat tentang peneroka. Banci penduduk dah dibuat, bahkan banci Felda juga dibuat. Walaupun kita tahu mereka buat banci Felda itu pun untuk projek kroni. Dia bagi pada satu syarikat kroni dia buat banci penduduk, sedangkan banci penduduk di bawah Jabatan Perangkaan dah dibuat. Apa perlunya mereka nak buat banci lagi dan keluar lagi sejumlah dana melalui syarikat kroni? Artinya data dah ada. Tiba-tiba mereka nakkan maklumat ini yang jauh lebih detail. Kebimbangan saya ialah yang kita minta penjelasan. Sebab saya dah dapat maklumat dan gambaran bahawa pegawai-pegawai kanan Felda tidak tahu menahu langsung mengenai SPB ini. So, siapa sebenarnya di sebalik usaha untuk menubuhkan SPB ini? Special Purpose Vehicle. Jadi, saya cukup risau atas nama durian runtuh. Mereka menipu peneroka, mengelirukan peneroka, mendapatkan segala bukti-bukti, dokumen-dokumen yang sangat peribadi. Dan peneroka serah, bukan setakat serah, peneroka tanda tangan bagi dokumen. Kebimbangan saya bahawa apa yang berlaku kepada Felda Cahaya Baru, apa yang berlaku kepada Felda Sungai Buaya, apabila semua dokumen itu diberikan, maka seolah-olah peneroka serah kuasa dia kepada Felda, dan melalui serah kuasa inilah
maka pihak bank bersedia untuk beri dengan jumlah tertentu, dan jumlah tertentu itulah yang dimaksudkan sebagai durian runtuh. Dengan erti kata yang lain, penroka akan mendapat sejumlah pinjaman, maka tanah penroka itulah menjadi cagarannya. Saya sebut sebab ini kebimbangan kita. Mana mungkin satu benda yang begini besar pegawai-pegawai tinggi Felda tak tahu. Yang hanya tahu 2 orang saja, iaitu Datuk Ahmad Maslan dan juga Tan Sri Isa Samad. Saya mohon satu penjelasan. Kalau tak betul apa yang saya sebut, so macam mana boleh timbul durian runtuh? Di mana mereka nak beri durian runtuh itu kepada peneroka dalam keadaan satu-satunya aset yang ada pada peneroka adalah tanah 10 ekar mereka. Maka saya cukup bimbang. Tanah itulah yang dicagarkan melalui bank-bank tertentu. Saya tak mahu sebut nama banknya. Digunakan untuk cagarkan tanah peneroka ini, dan mereka mengelabui peneroka dengan apa yang disebut durian runtuh. Ambillah ni 10,000. Dalam masa yang sama, dia perangkap, dia jerat peneroka dengan satu projek yang dipanggil projek tujuan khas, sebagai diumumkan oleh Tan Sri Isa Samad. Jadi ini mungkin rakan-rakan saya boleh sebut sebelum ini, selepas ini, dan saya nak tunjuk kepada rakan-rakan media apa yang mereka kata dulu bila kita sebut Felda akan mengalami defisit bila penyenaran ini berlaku 1.5 bilion setiap tahun. Felda akan mengalami defisit. Perdana Menteri Datuk Ahmad Maslan dan Isa Samad kata tidak. Dia kata kita bagi jaminan bahawa defisit tidak akan berlaku. Saya nak buktikan dakwaan saya adalah betul dengan saya tunjukkan kepada rakan-rakan media. Ini bajet Felda 2012 yang dikeluarkan oleh Felda. Bajet Felda 2012 di dalamnya mengandungi fakta-fakta yang terperinci, unjuran pendapatan dan perbelanjaan Felda. Walaupun penyenaran ini ketika dia sediakan bajet ini menganggarkan, menjangkakan bahawa penyenaran ini berlaku pada bulan Jun, dia telah buat satu anggaran bahawa Felda akan mengalami defisit untuk tahun 2012 saja sebanyak 600 juta ringgit. Mana defisit dah 600 juta ringgit. Artinya apa yang kami sebut adalah benar. Dan di mana mereka nak dapat 600 juta ringgit untuk berdepan dengan kekurangan pendapatan Felda. Jadi ini sekaligus menjawab tohmahan mereka bahawa kita melakukan fitnah bila kita mengatakan Felda akan mengalami defisit. Pihak Mediapas melancarkan e-paper, merupakan satu program baru dalam Mediapas asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.